warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama belajar pelajaran yang kedua bagi mata pelajaran adab untuk tahun 5. Jadi insyaAllah pada pelajaran yang kedua ini saya akan ajar tentang adab bekerja. Sebagaimana minggu lepas kita telah belajar dah pengertian beradab ketika bekerja dan beberapa jenis pekerjaan yang halal dan yang haram. Okay, insyaAllah hari ini kita masuk kepada adab bekerja. Adab bekerja yang pertama ialah niat mencari rezeki semata-mata kerana Allah. Yang kedua, mulakan pekerjaan dengan bismillah. Yakni bismillahirrahmanirrahim lah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sentiasa mesra dan ceria. Yang kelima, menepati masa. Yang keenam, bersifat amanah, tekun, ikhlas dan ridha. Yang ketujuh, saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang ke-8, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi yang pertama tu, itu niat mencari rezeki semata-mata kerana Allah. Itulah dia dipanggil sebagai ikhlas. Jadi dalam setiap pekerjaan kita, mestilah kita ni buat sesuatu pekerjaan semata-mata kerana Allah. Kerana apabila kita buat satu pekerjaan semata-mata kerana Allah, maka pekerjaan kita tu akan diberi pahala oleh Allah dan ia menjadi satu ibadat. Apabila menjadi satu ibadat, maka kita dapat pahala. Yang kedua, mulakan pekerjaan dengan bismillah. Ini satu adab yang baik. Kerana dalam hadis Nabi sendiri, Nabi bersabda, sesiapa yang sesuatu perkara yang mempunyai nilai dalam agama, sekiranya kita tidak mulakan dengan membaca bismillah, maka perkara itu terputus, iaitu kurang keberkatan. Jadi segala perkara yang kita lakukan, suatu perkara atau pekerjaan yang kita lakukan, adab dia ialah mesti kita mulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Barulah pekerjaan itu ada keberkatan. Jika kita ada keberkatan, maka kita kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bukan semua pekerjaan. Kalulah nak basuh najis pun kena baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan semua pekerjaan. Nak isap rokok pun kena baca bismillahirrahmanirrahim. Ada. Pekerjaan itu mestilah pekerjaan yang penting dalam agama. Contoh apa, makan penting. Kita niat makan untuk sihat kita buat ibadah. Jadi kita pun bacalah bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat ni dalam setiap pekerjaan, antara adab dia lagi lah menutup aurat. Kenapa bila kita tutup aurat, maka kita ni buat satu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasul. Sebagaimana aurat lelaki, sebagaimana kita maklum, aurat lelaki antara pusat hingga lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali tangan, muka. Jadi gitu. Siap apa yang kita lakukan, kita kerja ke apa, hatta sekalipun kita belajar, kita kena jaga aurat. Barulah hidup kita ni diberkati. Yang ketiga, yang keempat, sentiasa mesra dan ceria. Ini satu sikap yang baik semasa kita bekerja. Ini satu sikap yang baik semasa kita bekerja, itu kita ni kena tunjuk kemesraan kita dengan pekerja yang lain. Kena tunjuk sikap ceria kita. Barulah suasana pekerjaan kita tu akan jadi ceria, suasana yang suka. Bukan suasana stres. Kalau stres tengok mu ni, muka pun stres ya. Tak kerja pun stres, makan pun stres.
Jadi kita kena selalu mesra, ceria, dengan kita tunjuk memek muka, dengan kita senyum. Gitu. Yang keempat. Yang kelima, menepati masa. Tidak semestinya dalam bekerja, semua pekerjaan kita pun, hatta belajar kita sekalipun, kita kena menepati masa. Sebab Allah Ta'ala ayat dalam Quran, ada surah tu yang cara tetap masa. Surah apa dah? Surah Wal Asr. Innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tu yang kelima. Yang keenam, mesti dalam bekerja mesti kena ada sifat amanah. Mesti ada sifat amanah, bertanggungjawab. Barulah orang mempercayai kita. Kemudian kita kena ada sifat tekun. Buat mesti kena tekun, kena sungguh-sungguh. Tak boleh kerja lambat, lembek. Kalau sakwi kerja kalau kena sudah. Kena sungguh buat kerja kalau. Yang ketiga, mesti ada ikhlas. Kerja semata-mata kerana Allah. Bukan kerana menunjuk kita ni hebat. Bukan kerana kita kerja kerana nak duit semata-mata. Kita kerja mencari rezeki kerana Allah. Seluruh sifat yang seterusnya ialah rida. Gapo kita buat, kerja gapo kita buat, hasil kita boleh pada kerja kita tu, kita kena rida. Tak boleh kita belajar, contoh kita usaha dah. Tak waktu boleh keputusan periksa. Contoh tak boleh buat di mana kita usaha. Kita rida lah. Sebab kita usaha dah. Okey, yang keseterusnya saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Ni satu sifat, ada satu adat yang sangat baik juga. Sebab kita mengamalkan, apabila kita mengamalkan sifat saling membantu ataupun tolong menolong, maka tugas yang kita buat tu akan jadi ringan. Tidak beratlah, muka sama-sama tolong. Sepanggil sifat, sepanggil bergotong royong tu lah. Tak sikit-sikit seorang buat. Membuat satu, membuat sikit. Maka mudahlah kerja. Jadi gitu ke dalam belajar. Saing-saing nak tanya benda dia tak faham, kita tolong dia. Jangan dekut ilmu. Contoh. Yang terakhir ialah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi dari setiap apa pekerjaan kita kena senangi. Kita contoh dalam belajar kita kena berdoa. Dalam belajar kita kena berdoa. Doa sebelum belajar. Berdoa semoga Allah Ta'ala mudahkan pekerjaan kita, mudahkan belajar kita. Dan bertawakal kepada Allah. Kita dah usaha dah, kita doa dah, kita buat dah gapo, maka kita pun bertawakal, berserahlah kepada Allah. Jadi alhamdulillah sekian itu sajalah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga ini apa yang Ustaz terangkan ini dapat memberi manfaat pada murid-murid sekalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berjumpa minggu hadapan pula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.